Assalamualaikum. So, berjumpa lagi kita dalam PDPR. Okey, nak jadi exam kan? Kamu nak jadi exam sebab kita masih PDPR. So, cikgu sambung pelajaran dulu. Okey, selama PDPR ni cikgu rasa cikgu mau mengajar and then bila sudah cikgu buat video dulu. Bila kita ada kelas bersemuka, barulah kita ulangkan kembali. Okey? Nah, bila kita setakat inilah yang cikgu tahu, kalau kita ada kelas bersemuka nanti baru ada exam. Setakat inilah. Okey? So, hari ini kita masuk bab 9. Tajuk laju dan pecutan. Okey? Apa yang kamu faham pasal laju? Okey, laju. Laju ni ialah kadar pergerakan kita. Okey. Pernah nampakkah yang 90 km per jam? Okey, atau 50 meter per saat? Kan, di mana kamu pernah dengar perkataan tu begitu? Dalam berita, betul ke tidak? Di jalan raya. Itu ialah laju. Laju kita ada formula. Formula kita ialah laju ni. Laju sama juga dengan jarak per masa. Okey, untuk cari laju kita perlu tahu jarak dan kita perlu tahu masa. Boleh juga kamu buat dalam bentuk piramid begini. Macam mana mau ingat cikgu J di atas, L di bawah. Okey, J lama. Gitu supaya kamu ingat. Maksud dia, macam mana, kenapa kamu perlu ingat ini piramid? Misalnya, okey, cikgu mau macam misalnya, okey, cikgu mau kamu cari laju L kan? L ialah laju. So, kamu tengok saja apa di sini. Jarak bahagi masa. Betul? Jarak per masa. Begitu. Faham cikgu? Kalau soalan minta kamu cari misalnya jarak. Okey, misalnya soalan suruh kamu cari jarak. So, kamu tengok apa tu? L, M. So, L darab M. Ini darab. Macam begitu. Laju darab dengan masa. Begitu juga kalau soalan suruh kamu cari masa. Misalnya, okey, masa. Dia mau kamu cari masa. Apa yang kamu nampak sana? So, jarak bahagi laju. Begitu je. Okey? Kita tengok contoh. Contoh yang pertama. Okey, Aida berjalan ke kedai yang jaraknya 100 meter. Okey. Apa yang perlu kalau mau cari laju ni, kita mesti ada jarak dan masa. Okey, so Aida berjalan ke kedai yang jaraknya 100 meter selama 5 minit. Okey, si Aida ni bergerak ke kedai yang jarak dia, okey, jarak dia, sekejap. So, 100 meter ini ialah jarak dan 5 minit ini ialah masa. So, apa yang cikgu ajar tadi sebelum ini, yang tadi tu baru je. Sorry, silau betul yang cikgu tutup lampu tu. Itu tu silau kan. Jadi, formula laju ialah ni. Laju ialah jarak bahagi dengan masa. Jarak kita 100 meter. Tandakan 100 meter. Masa kita ialah 5 minit. So, 5 minit. Tulis sini. 100 bahagi 5 dapat 20. Sebab itu dia dapat begini. 20 meter per minit. Ikutlah kamu di sini meter, tulis meter. Di sini minit, ikut minit. Boleh faham? Apa arti 20 meter per minit? Maksud dia, Aida ni berjalan 1 minit 20 meter. Maka Aida berjalan sejauh 20 meter setiap minit. 1 minit 20 meter. 1 minit 20 meter. Begitu. Itu laju kelas.
Okey, macam juga kamu lumba lari masa sukan kan? Ada yang 10 saat, ya kan 10 saat. Ada yang 15 saat, 100 meter. Itu ialah laju. Okey. Okey, seterusnya sampai sini faham? Seterusnya, okey. Contoh 2. Khairul Hafiz dan Badrul Hisham ialah pelari pecut muda negara. Okey, ni cerita pelari sudah macam cikgu cakap tadi kan? Semasa latihan acara 100 meter, okey, kamu dapat sudah jarak dia. Betul ke tidak? Jaraknya ialah 100 meter. Khairul Hafiz menamatkan larian dalam masa 10.18 saat. Manakala Badrul Hisham menamatkan larian dalam masa 10.25 saat. Hitung laju. Okey, laju. Apa formula laju, kelas? Apa formula laju? Laju sama juga dengan jarak bahagi masa. Kemudian dalam soalan ini ada 2 orang, iaitu siapa? Khairul Hafiz dan Badrul Hisham. Masih dengan cikgu? Okey. Dua-dua berlari jaraknya 100 meter. Betul ke tidak? Kan? Sama je 100 meter. Tapi Khairul Hafiz masa dia 10.18 saat. Tulis kalau dia bilang saat. Manakala Badrul Hisham menamatkan larian dalam masa 10.25 saat. Hitung laju. Dia mau kamu cari laju larian si Khairul Hafiz dan si Badrul Hisham. Apa formula laju, kelas? Jarak bahagi masa. So, buat sajalah. Kejap. Jadi, laju si Khairul Hafiz ialah jarak dia 100 meter dengan masa dia 10.18 saat. So, gunalah kamu punya kotak hikmat. Kamu akan dapat... kamu akan dapat... Mana tu? Okey, sudah kamu guna kalkulator, kamu akan dapat 9.82 meter per saat. Cikgu bilang apa? Kalau di atas ni meter, saat tu dia saja meter per saat. Okey. So untuk siapa lagi ni? Si Badrul Hisham, laju dia macam mana? Apa formula laju? Jarak bahagi masa. So 100 meter bahagi dengan 10.25 saat. Kan? So bila guna kalkulator, kamu akan dapat 9.76 meter per saat. Itu saja dia mahu kan? Dia mahu tahu laju si Khairul Hafiz dan laju si Badrul Hisham. So kamu dapat sudah. Okey, 9.82 meter per saat untuk Khairul Hafiz. 9.76 meter per saat untuk Badrul Hisham. Habis. Gitu. Boleh? Seterusnya. Laju seragam dan laju tak seragam. Okey. Laju seragam, contoh laju seragam. Seragam tu apa seragam? Sama je laju dia. Contoh. Apa yang laju dia seragam? Jam. Kan? Tep. Dia seragam lah. Tidaklah sekejap laju, sekejap sekejap laju, sekejap lahan. Betul ke tidak? Itu contoh laju seragam. Laju tak seragam ni contoh dia macam bas. Sekejap laju, lepas tu jumpa bus stop dia slow, lepas tu dia berhenti. Dia tidak seragam. Itu faham kan? Beza laju seragam dengan laju tak seragam. Okey, contoh 3. Farid memandu trailer sejauh 170 km dalam masa 2 jam yang pertama. Okey. Okey. 170 km. Setiap kali kamu dapat soalan yang jenis ayat begini, kamu cuba fahamkan dan keluarkan isi penting dia. Macam cikgu ni lah. Cikgu baca satu ayat tu, cikgu okey, apa isi penting yang cikgu dapat? 170 km dalam masa 2 jam. Okey, apa lagi? 2 jam yang pertama. Dan 190 km dalam 4 jam berikutnya.
Okey. So, trailer ni apa? Lori bahkan. Okey, si Farid ni pemandu lori. 2 jam yang pertama, dia memandu 170 km. Sejauh 170 km dalam 2 jam. Begitu. Kan? Kemudian, dia berjalan sebanyak 190 km lagi. Dia ambil masa 4 jam untuk 190 km tu. Boleh faham? Adakah Farid memandu trailernya dengan laju seragam? Macam mana kita mau tahu dia seragam ke tidak? Cara dia, kamu cari laju dia. Macam mana cari laju? Apa formula laju, kelas? Laju sama juga dengan jarak bahagi dengan masa. Mesti mau ingat ni. Laju bahagi dengan, laju sama juga dengan jarak bahagi masa. So, untuk ini, kita kira dulu laju dia. Okey, laju dia, jarak dia 170 km per masa dia 2 jam. Dengan cikgu. Okey, so 170 bahagi 2, berapa kelas? Cepat. Kamu ada kotak hikmat kan? 170 bahagi 2, berapa? Yes, 80 km per jam. Tulis saja apa kilometer per jam. Tulis saja kilometer per jam. And then kira laju yang seterusnya. Ni. Sekejap, sorry 190 km per dengan berapa jam? 4 jam. Guna kalkulator kamu akan dapat 47.5 km per jam. Sekarang cikgu tanya, adakah sama 85 dan 47.5? Samakah? Kalau tidak sama, maksud dia laju Farid memandu trailernya tidak seragam. Okey, kalau seragam dia mesti sama tu. Kalau kamu cari laju dua-dua ni, dia akhirnya mesti sama. Itu ialah laju seragam. Tapi kalau tidak sama, maksudnya laju tidak seragam. Okey. Seterusnya. Okey, laju purata. Laju purata ni apa pula cikgu? Kalau laju sahaja, kejap Kalau laju sahaja, apa formula kita tadi? Jarak bahagi dengan masa. Apa beza dengan laju purata? Anu saja. Laju purata ni ialah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Sama juga jarak per masa. Cuma di depan dia ada jumlah. Itu je. Boleh. Laju purata is jumlah jarak per jumlah masa. Seterusnya, kita tengok contoh. Okey, contoh 5. Okey. Ini rumah Amir. Ini restoran pizza. Nampak kan? Ini bandar A. Amir mula berbasikal dari rumahnya ke bandar A pada pukul 9 pagi. Okey, dia suruh tulis sini. 9 pagi dia bertolak dari rumah dia. Dalam perjalanan, dia singgah di restoran pizza untuk berehat dan makan sebelum dia menyambung perjalanannya semula ke bandar A. Okey. Amir ni jam 9 pagi, dia dari rumah, dia jalan 10 km, jumpa restoran pizza, dia singgah, lapar, makan dulu. Okey. Kemudian, dia sambung perjalanan dia ke bandar A sepanjang 25 km dan sampai di sini 12.15 tengah hari. Kan? Hitung laju purata dalam kilometer perjalanan itu. Apa formula laju purata tadi kelas? Apa formulanya? Laju purata sama juga jarak per masa. Cumanya ada tambah jumlah jarak per jumlah. Ada tambah jumlah tu je. Okey, sekarang kita mau tahu jumlah jarak dulu. Macam mana kita mau tahu jumlah jarak? Jumlah jarak dari rumah pergi restoran pizza 10 km. Restoran pizza pergi bandar A 25 km. So, bila ditambah akan dapat 35 km. Sampai sini, okey? Jumlah masa.
jumlah masa. Okey, mula-mula. Sekejap. Okey. Amir ni, dia bermula jam 9 pagi. Dia berakhir 12.15. Macam mana kita mau tahu jumlah masa dia? Pandai, kita tolak. So, 12.15 tolak 9 pagi. 12 tolak 9, 3. So, dia punya jumlah masa ialah 3 jam 15 minit. Di sini kamu kena hati-hati kelas. Kenapa? Oh, sorry. Kenapa kita perlu hati-hati? Sebab dia sudah, okey, ada jam, ada juga minit. So, berbalik kepada soalan. Kamu tengok soalan. Kelas. Dia minta hitung laju purata dalam kilometer per jam. Dia ada arahan di situ. Dia mahu kamu buat jawapan kamu dalam bentuk kilometer per jam. Sekarang kamu tengok. Jarak ngam sudah kilometer. Betul ke tidak? Dia bukan guna meter. Dia memang guna kilometer. So, ngam sudah kilometer. Tapi jam. Ini ada jam, ada minit. So, tidak mau minit. Macam mana kita mau tukar 15 minit kepada jam? Cara dia. Cikgu padam yang ini. Ini kamu tahu sudah kan? Macam mana kita mau tukar minit pergi jam? Minit pergi jam. Minit pergi jam ialah bahagi dengan 60. So, 15 tu, okey, sekarang tolong cikgu 15 bahagi 60 kelas. Pandai. So, jawapan dia, bukan jawapan dia. So, kejap. Dia akan jadi 3.25 jam. Kenapa? Sebab 15 minit, cuba kamu bahagi dulu dengan 60. Sekarang, pause, ambil kalkulator. Cikgu tahu kamu nak pegang kalkulator. Sekarang pause, guna kalkulator. 15 bahagi 60 dapat 0.25, betul? So, di sini sudah 3 jam. 15 minit tukar pergi jam tadi jadi 0.25 kan? Sebab itu dia jadi 3.25 jam. Sampai sini masih okey? Dapat sudah jawapan? Belum. Kamu baru dapat dia punya jumlah masa. Sekarang balik kepada soalan dia mahu laju purata. Betul ke tidak laju purata? Jumlah jarak dapat sudah. Jumlah masa pun dapat sudah. So, tiada masalah. Kamu terus tekan kalkulator. Laju purata. Cikgu buat sini. Laju purata sama dengan jumlah jarak dia 35 km per dengan masa dia 3.25 jam. Guna kalkulator kelas. Cuba sekarang. Jangan tipu. Ambil kalkulator. Pause dulu video cikgu pergi ambil kalkulator. Kamu akan dapat, jangan takut dengan point. Tulis saja 10.77 kilometer per jam. Kan? Ini kilometer. Nampak? Ini kilometer, ini jam. Faham kan? Seperti yang dia minta. So, kamu akan dapat full mark. Faham cikgu? Okey, seterusnya. Ini kamu kena mahir tukar-tukar unit. Okey, macam tadi itulah. Dia jam dengan minit. Kamu mesti mau tukar pergi jam. Ikut soalan. Okey, tengok contoh 7. Had laju kebangsaan di Jalan Persekutuan ialah 90 km per jam. Okey. Nyatakan had kelajuan ini dalam unit meter per saat. Tengok sini. Di sini kilometer per jam. Dia mahu kamu tukar kilometer ni pergi meter, jam ni pergi saat. Okey, cara dia kelas. Tengok sini Tengok sini. So, 90 km per jam. Okey. Dia mahu kilometer ni tukar pergi meter.
Jam ni tukar pergi saat. Cikgu buat sini supaya kamu nampak. Meter pergi kilometer. Okey. Meter meter, kalau meter tukar pergi kilometer apa? Kilometer tukar pergi meter macam mana? Jangan confuse. Meter kecil kan? Pergi kilometer mestilah dia bahagi 1,000. Kilometer pergi kilometer pergi meter darab 1,000. Darab 1,000. Masih dengan cikgu kelas? Okey, sama juga. Sini ya, cikgu buat saat tukar pergi minit. Tukar pergi jam. Sama juga macam tadi. Saat kecil kan? Minit. Okey. So bahagi dengan 60. Meter pergi jam bahagi dengan 60. Jam pergi meter darab 60. Meter pergi saat darab 60. Masih okey? So, sekarang kilometer tukar pergi meter. Kilometer tukar pergi meter darab 1,000. Masih dengan cikgu kamu? So, 90 kilometer darab 1,000. Kan? Ini kalau dia tidak tulis apa-apa, dia ada 1 jam. Okey. Tukar pergi saat. Dia mau jam ni pergi saat. So, jam pergi saat. Darab 60. Darab 60. 60 darab 60 akan dapat 3,600. 3,600 saat. Okey. So, 90 darab 1,000 dapatlah kamu 90,000 meter. Masih dengan cikgu kelas? Kalau nak faham, pause ulang balik. Kalau nak faham juga, tanya cikgu. Kamu ada kotak hikmat kan? Okey, guna kotak hikmat tu 90,000 meter bahagi 3,600 saat. Kamu akan dapat 25 meter per saat habis. Seperti yang dia mau. Ikut saja apa dia mau. Tukar saja tu unit. Tapi tukar tu mesti betul. Kalau tak betul, salah juga jawapan kamu. Boleh faham cikgu? Okey, ini yang A. Yang B, dia mau kamu tukar 90 km per jam kepada kilometer per minit. Kilometer ngam sudah tak payah tukar. Selamatlah kamu kalau begitu. Kilometer tak payah tukar. Yang tukar ialah minit ni. Jam pergi minit. Mari kita buat. Okey. Yang B, 90 km per jam. Dia tidak tulis tapi sebenarnya ada satu. Betul ke tidak? Dia mau kamu buat dalam kilometer per minit. Sekarang ini memang dalam kilometer. Selamat. Tulis je balik sebab sama. Okey. 1 jam dia tidak mau jam, dia mau minit. So kamu tengok sini. Jam pergi minit darab 60. So 1 darab 60 berapa kelas? 1 darab 60, 60. So 90 bahagi 60 akan dapat 1.5 kilometer per minit. Habis. Ikut saja soalan. Dia mau kilometer, buat kilometer. Dia mau meter, buat meter. Kalau dia mau saat, buat saat. Kalau dia mau minit, kamu tukarlah pergi minit. Yang penting, ini jangan salah. Okey? Okey kelas? Okey. Kita sambung. Nah. Tukarkan 120 meter per saat kepada kilometer per minit. Okey. 120 meter per saat. Tapi ada satu kan? Tukarkan kepada kilometer per minit. Masih dengan cikgu? Okey. Mana tadi tu? Kalau meter pergi kilometer, meter pergi kilometer,
Kecil pergi besar kena bahagi. Betul ke tidak? Kan? Masih dengan cikgu kamu. Okey. Sama juga saat pergi minit. Kecil pergi besar pun bahagi. Tapi yang ini bahagi 60. Kenapa bagi 60 cikgu? Bukan 1000. Sebab 1 minit ada 60 saat. Faham cikgu? So, cara dia senang je. Ikut saja. Okey, meter pergi kilometer kena bahagi 1000. So, tulis 1200 bahagi 1000. Masih dengan cikgu. Okey, yang saat 1 bahagi dengan 60 kan? Ni. Saat pergi minit bahagi 60. Gunalah kamu punya kotak hikmat. Tidak payah risau. Kita ada kotak hikmat. Kamu akan dapat di sini 0.12 kilometer per dengan 0.017. Cikgu bilang apa? Jangan takut sama poin. Perpuluhan. Tak payah takut. Kamu tulis saja apa yang kamu dapat. Kemudian, habis sudah. Sampai sini je cikgu? Belum. Bahagilah guna kalkulator. 0.12 bahagi dengan 0.017. Kita akan dapat 7.06 kilometer per minit. Habis. Gitu. Itu je. Ikut saja dia mau apa. Okey? Ikut soalan. Sambung. Okey, contoh 10. Siti mengikuti rombongan sekolah ke Kuala Lumpur. Okey, Siti pergi ikut rombongan yang sekarang mimpilah kita mau ikut rombongan kan. Takkan mungkin lah zaman sekarang. Zaman COVID ni, kamu mau pergi rombongan-rombongan. Okey, si Siti ni pergi KL. Bas sekolah yang dinaiki mereka bertolak dari Tuna Kosong. Ni, dari Kosong. Ni sekolah lah ni. Dari sekolah dia bilang pada pukul 7 pagi. Dan dalam perjalanan mereka berhenti di kawasan rehat Ulu Bernam. Jalan sampai 88 km ni jarak kan. Orang jalan 88 km dia orang rehat. Okey. Untuk menikmati sarapan pagi dan berehat. Dia orang berehat di sini. Selepas itu mereka meneruskan perjalanan sehingga Kuala Lumpur. Okey, so jarak dari sekolah pergi Kuala Lumpur ialah 203 km. Faham cikgu? Ini sekolah. Pergi Kuala Lumpur jaraknya 203 kan? Okey, so tulis begitu kelas. Tulislah jarak ialah 203 km. Okey. Graf menunjukkan pergerakan bas dari sekolah ke Kuala Lumpur. Hitung laju purata dalam kilometer per jam perjalanan itu. Okey, laju purata. Apa formula laju purata? Bagi tahu cikgu apa? Laju purata ialah pandai jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak kita dapat sudah 203 kan, dari sekolah pergi KL 203 km. Masa, so masa macam mana kita mau cari? Jam berapa dorang sampai KL? Kejap. Oh ni Nabah, ni masa dari sekolah pergi KL 5 jam. Masa, Allah senangnya soalan ni, direct. Sayang kan? Kalau kamu dalam exam kamu tengok lama panjang soalan dia, malas mau bikin, mesti susah. Sayang. Kenapa? Soalan dia direct. Dia sudah bagi terang-terang jarak sudah 203 km. Masa 5 jam. Tinggal kita bahagi saja. So dia minta laju purata. Laju purata sama dengan jumlah jarak 203. Sekejap. Okey, jumlah jarak 203 km per dengan jumlah masa 5 jam. 203 bahagi 5. Guna kalkulator masing-masing. 40.6 km per jam. Tapi kan hati-hati. Cek balik.
Betulkah soalan minta dalam kilometer per jam? Betul. So, sampai situ je. Hati-hati ya. Kadang-kadang soalan dia pandai twist tu. Dia bilang, okey, soalan mau jawapan dalam kilometer per minit. So, kamu kena tukarlah jam tu pergi minit dulu. Okey? Faham? Okey? Tricky bah. Matematik ni tricky saja je dia. Suka dia mau trick kamu. Okey, seterusnya kita masuk pecutan. Pecutan ini ada dua. Pecutan dan nyah pecutan. Okey, balik kepada lumba lari sekolah. Masa sukan sekolah. Okey. Mula-mula apa yang kamu bikin kalau kamu peserta lumba lari? Kamu di starting point kan? Yang entahlah, yalah starting point tu yang mau kena pistol tu. Itu kamu punya, itu kedudukan pegun. Tahu ke pegun? Tidak bergerak. So, kalau bila tidak bergerak, dia adalah laju. Betul kah? Kalau pegun kelas, kelajuan kamu ialah 0 kilometer per jam. Pegun, kamu tidak bergerak ke mana-mana, so tetap ada laju, tapi laju kamu inilah ni, 0 kilometer per jam. Boleh faham? Okey. Misalnya kamu lari kan, starting point, kamu pegun dulu mula-mula, pegun. Bunyi pistol, kamu lari, betul ke tidak? Kamu lari, mestilah kamu pecut. Mestilah. Kamu tambah kelajuan kamu tu bah. Cikgu ikut saya berlari. Kan? Berlari sehabis mungkin. So, kamu di sini pecut. Nama dia pecut. Pecutan. Faham? Laju kamu tu bertambah. Itu pecutan. Bila laju kita bertambah, itu ialah pecutan. Kenapa pula laju dia bertambah, cikgu? Ialah dari dia pegun, 0 km per jam, laju dia bertambah. Ialah kamu menang kan? Mestilah kamu mau laju-laju. Betul ke tidak? So, bila sampai ke garisan penamat, kamu teruskan ke kamu punya kelajuan tu? Kamu tambah lagi? Tidak kan? Kita akan slow-slow berhenti. Di situ ialah berlakunya nyah pecutan. Faham cikgu? Pecutan ialah bila laju kamu bertambah. Nyah pecutan bila laju kamu berkurang. Sampailah berhenti. Boleh faham? Tengok sini ya. Contoh 13. Sebuah kereta lumba memecut dari keadaan pegun. Apa cikgu bilang pegun tadi? Dia diam. Berhenti. Okey, so kereta lumba memecut dari keadaan pegun. Dari dia berhenti dan mencapai kelajuan 120 km per jam dalam masa 6 saat. Hitungkan pecutannya. Oh, cikgu lupa. Pecutan dia ada formula dia juga. Ya, jarak. Okey. Kalau laju tadi, yang tadi laju sama juga dengan jarak bahagi dengan masa. Kalau pecutan, laju akhir tolak laju awal per dengan masa. Itu beza dia. Kalau laju jarak per masa. Kalau pecutan, laju akhir tolak laju awal per dengan masa. Balik kepada soalan. Sebuah kereta lumba memecut daripada keadaan pegun. Cikgu bilang apa? Pegun 0. Laju kamu ialah 0. Ikut sini. Kalau di sini kilometer per jam, kamu tulis sini pun kilometer per jam. Kilometer per jam. Masih dengan cikgu? Okey. So, 120 km per jam ni, cikgu tanya, laju awal ke laju akhir? Laju akhir lah kan, sebab laju awal mula-mula dia pegun. So, laju akhir ialah 120 km per jam. So, untuk cari pecutan, laju akhir dia 120 km per jam. Tolak dengan laju awal 0 km per jam. Masih dengan cikgu ke kelas? Per dengan masa. Masa dalam masa 6 saat. Betul ke ni? Oh, okey. Okey. Dalam masa 6 saat, betul ke tidak? 6 saat.
Di sini dia trik kamu lagi. Kenapa cikgu bilang dia trik? Sebab, okeylah, kejap. 120 km per jam, tolak 0 km per jam, kamu akan dapat 120 km per jam. Masih dengan cikgu. Apa yang tricky ialah di sini jam, di sini saat. Tidak boleh. Dia mesti sama-sama. Sama-sama unit dia. Tidak boleh yang ini jam, yang ini saat. So kasih sama. Jam ni tukar pergi saat dulu kelas. Cikgu mau kamu buat 120 km per jam ni pergi pergi kilometer per saat. Di sini kita bikin 120 km per jam. Cikgu mau kamu buat dalam kilometer per saat. Cikgu kenapa kenapa cikgu mau jam ni pergi saat? Sebab apa? Sebab di sini masa dia saat kelas. Masa dia saat. Kena ikut. Okey. Okey, kalau yang ini kilometer. Selamat. Tulis dia balik. Tak payah tukar. Ini saja yang kamu mau ubah. Jam pergi saat. Jam pergi saat. Saat. Minit. Saat, minit, jam. Okey, yang sekarang ni jam pergi saat. Oleh sebab besar pergi kecil, kena darab lah. Ini darab 60. Ini darab 60. 60 darab 60 dapat 3,600. Masih dengan cikgu? Jangan takut, kamu ada kalkulator. 120 bahagi 3,600, kamu akan dapat 0.033 km per saat. Cikgu bilang apa? Jangan takut sama point. Tulis saja apa yang kamu mau, apa yang kamu dapat di kalkulator tu. Kalau lah cikgu macam mana lah cikgu kalau yang kami dapat 0.33333333333 sampai akhirat cikgu. Okey, ambil 2 saja kelas. Ambil 2. Ambil 2 nombor. Ni kosong yang ada erti. Maksudnya ni. Ni 3. Ambil 2 saja. Okey. Tapi hati-hati. Misalnya di sebelah dia ni misalnya 7. Contoh 7. Tidak bolehlah kamu ambil Tidak bolehlah kamu ambil 0.033 juga. Kamu kena ambil 0.034. Macam begitu. Boleh faham cikgu kelas? Okey? Okey, balik pada ini. So, kamu sudah tukar 120 km per jam ni. Kilometer per jam ni, kita sudah tukar pergi kilometer per saat. Kamu akan dapat 0.033. So, ganti. Di sini 0.033 km per saat. Bahagi dengan 6 saat. Sama sudah saat. Betul ke tidak? Saat. Sama sudah. So, tiada sudah problem. Guna kalkulator juga balik. 0.033 bahagi 6 akan dapat 0.0056 km per saat. Nah. Apa lagi ni cikgu? Kenapa lagi ada per saat? Kenapa? Sebab tengok sini. Di sini sudah kilometer per saat. Betul ke tidak? Kan laju di atas ni. Laju memang ada kilometer per saat ke kilometer per jam ke kilometer per minit. Laju memang ada ini. Di bawah ada lagi saat. Kilometer per saat. Sebab itu ada kilometer per saat. Ataupun kamu boleh tulis sebagai 0.0056 km per saat square. Sama juga. Kasih square dia. Ini, okey, cikgu mau bagi tahu kalau kamu nampak soalan di mana-mana, simbol ini, kalaulah masa dia tu ada square ataupun ada yang per saat lagi, itu ialah pecutan. Kalau yang begini sahaja, ni, ini adalah laju. Boleh faham cikgu kelas? Ini pecutan, ini laju. Kalau yang dia punya masa tu tidak ada square, itu ialah laju. Faham cikgu? Okey, kalau tak faham, pause, ulang balik. Okey, pelan-pelan. Okey. Okey, contoh 14. Sebuah motosikal bergerak daripada keadaan pegun. Cikgu tanya, pegun itu apa?
diam-diam. Diam-diam tu ada laju ke? Ada. Kosong kan? Kosong. Ikut. Kawan dia apa? Meter per saat. Kamu buat juga kosong pun ikut meter per saat. Supaya senang. Tak payah lagi kamu mau ubah-ubah. Okey? Okey, so pegun 0 meter per saat dan memecut secara seragam sehingga mencapai kelajuan 20 meter per saat dalam masa 5 saat. Nah, berapakah pecutan motosikal itu? Cikgu tanya. Pecutan apa dia punya formula? Pecutan ialah apa kelas? Laju. Nah, laju. Cikgu bilang apa? Laju ni mesti yang ada kilometer per saat ataupun meter per saat ataupun kilometer per jam. Ataupun ini semua ialah laju. Okey. So, pecutan punya formula ialah laju akhir tolak dengan laju awal. Per dengan masa. Okey. Sekarang cikgu tanya, laju akhir yang mana satu? Senang tak? Kamu mau tahu mana satu laju? Yang ada meter per saat tu dialah tu. Di mana? Di mana cikgu? Yang mana cikgu? Yang ini. Nah, 20 meter per saat. Mula-mula dia pegun. Lepas itu laju dia 20 meter per saat. So, laju akhir dia ialah 20 meter per saat. Laju awal dia apa kelas? Laju awal dia pegun. Pegun ialah 0 meter per saat. Masih dengan cikgu? Masa dia berapa saat? Berapa sayang? Berapa kelas? 5 saat. Tulis kat sini 5 saat. Masih dengan cikgu kah kamu? Okey, 20 tolak 0 dapat 20. Per dengan 5 saat. Okey. Kali ni dia kasih can lah kamu. Tak payah tukar-tukar. Saat sama kan? Saat. So, 20 bahagi 5 kamu dapat 4 meter. Boleh buat begitu ataupun tulis panjang sikit lah, malas juga kan? Kamu rajin, kalau kamu rajin buatlah 4 meter per saat. Boleh je. Boleh kelas? Boleh? Okey, mana-mana pun boleh. Cikgu terima kalau jawapan kamu ini pun boleh. Ini pun boleh. Okey? Sampai sini faham kan? Soalan belum berakhir guys. Masih ada. Ni. Jap. Selepas brake ditekan brake. Kelajuan motosikal itu semakin perlahan dengan kadar seragam sehingga berhenti dalam masa 4 saat. Berapakah pecutan motosikal itu? Okey. So, okey. Kamu fahamkah soalan dia macam mana sekarang ni? Mula-mula, okey. Okey, mula-mula okey, ada motosikal. Cikgu lukis orang bolehkah? Cikgu nak pandai lukis motosikal. Ini konon motosikal tu lah, boleh. Ada orang, dia berjalan dari keadaan pegun, dia bergerak kepada dia bergerak kepada berapa tadi? 20 meter per saat. Masih dengan cikgu? Okey. Kemudian dia bergerak. Ni. Selepas brake ditekan, dia tekan brake. Kalau kamu tekan brake, makin laju motor kamu. Tak kan? Makin berhenti kan? So, selepas brake ditekan, kelajuan motosikal itu semakin perlahan dengan kadar seragam sehingga berhenti. Maksudnya dia tidak bergerak. Maksudnya dia apa? Pegun balik 0 meter per saat. Masih dengan cikgu? Okey. Yang tadi di sini, yang ini 5 saat. Dari dia start pergi laju dia begini 5 saat. Kan? Kemudian dia tekan brake 4 saat. Sekarang dia mau tahu berapakah pecutan motosikal itu yang sekarang ni. Dari di sini yang dia mau tahu yang ini nih, yang ini. So, apa formula pecutan kelas? Pecutan sama juga dengan laju akhir tolak laju awal per masa. Laju akhir dia 0. Betul ke tidak? Laju awal dia 20. So, 0
tolak 20 meter per saat. Bahagi dengan berapa saat kelas? Berapa saat dia bilang? 4 saat. Tulis. 4 saat. Kosong tolak 20. Negatif 20. Ada negatif. Per 4 saat. Sekarang, negatif 20 bahagi 4 dapatlah negatif 5 meter per saat square. Apa erti kalau negatif tu? Inilah yang cikgu bilang tadi. Ini ialah nyah pecutan. Okey, ini ialah nyah pecutan. Nyah pecutan ialah bila kamu punya laju berkurang. Nyah pecutan 5 meter per saat square. Masih dengan cikgu? Boleh? Okay, next. Alright, so sekarang dia mau kamu tukarkan 420 minit. Tukarkan 420 meter per minit kepada unit kilometer per minit. Pelan-pelan, tak apa. Kita pelan-pelan. So, buat macam ni kelas. 420 meter per minit. Yang per minit ni bah, boleh kan cikgu buat begini? Per minit. Boleh? Masih dengan cikgu? Okey. Dia mau kamu buat, dia tukar pergi kilometer per minit. Ya Allah. Jadi, kita dulu. Okey. So, kita punya misi ni macam ini je pun ni kelas. Ini je pun. Ni lah ni. Kan? Minit yang ini sama. Ini pun masih sama. Ini je meter pergi kilometer. Kan? So, 420 meter. Meter pergi kilometer. Kecil pergi besar. Bahagi 1000. So, 420 bahagi 1000. Macam tu je kan? Yang ini tidak perlu tukar sama minit sama minit. Ni, minit sama minit sama kan? So, tidak perlu tukar. Itu je. Lepas tu, 420 bahagi 1000 dapatlah 0.42 kilometer per minit. Habis. So, jawapan dia kamu boleh buat begini ataupun kamu boleh buat senang pula kan? Itu je. Itulah, tengok saja apa yang dia mau kamu tukar. Yang sama tidak payah tukar. Faham? Senang kan? Cikgu bilang math susah. So, habis bab 9. Habis sudah bab kita. Alhamdulillah. Buat latihan. Latihan ni hantar before 8 malam. Okay, kelas? Jangan lupa buat nota. Thank you. Assalamualaikum.